Salam sejahtera diucapkan kepada Datin Tusha. Jadi pada hari ini saya bersama-sama dengan rakan sekumpulan saya yang lain akan melakukan pembentangan berkenaan dengan tugasan 1 iaitu persembahan di mana tajuk yang diberikan ialah berkenaan kemelesitan ekonomi yang berlaku sekitar tahun 2008 sehingga 2009 dan apakah kesannya kepada negara Malaysia dan apakah langkah-langkah yang perlu dijalankan oleh kerajaan bagi membendung kesan tersebut daripada lebih berleluasa. Dan kami juga akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan kemunculan kuasa baru ekonomi bagi negara China dan juga negara India dan seterusnya Amerika Syarikat. Baiklah, seperti yang diketahui, ekonomi merupakan salah satu elemen yang tidak sewajarnya dipandang enteng bagi sesebuah negara. Kerana setiap negara pastinya menginginkan tahap ekonomi di negaranya selalu bertumbuh dengan baik. Corak pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan bukti bahawa keadaan ekonomi sesebuah negara tersebut menuju ke arah yang lebih baik. Keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK merupakan petunjuk ekonomi yang diperlukan untuk menilai keadaan ekonomi sesebuah negara, kadar pengangguran dan kadar inflasi. Penunjuk ekonomi ini sedikit sebanyak boleh menunjukkan sama ada negara tersebut mengalami kemerosotan ekonomi ataupun pengembangan ekonomi. Kadar penurunan yang jelas dalam kegiatan ekonomi yang berlautan sehingga mengambil masa yang lama adalah perkara yang dimaksudkan sebagai kemelesitan ekonomi. Dari sudut bahasa ekonomi pula dapat diertikan sebagai perkara yang melibatkan penurunan dalam keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK bagi sesebuah negara yang menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tidak memberangsangkan yang berlaku sekitar 2 atau lebih suku berturut-turut dalam jangka masa setahun. Dan penurunan yang terjadi boleh dikaitkan dengan aktiviti ekonomi dalam negara ataupun seluruh dunia. Namun begitu, kemelesitan ekonomi yang melanda pada tahun 2008 sehingga 2009 telah memberikan impak yang terlalu besar kepada beberapa buah negara di Eropah maupun di Asia Tenggara, termasuklah negara Malaysia sendiri, di mana ekonomi bagi negara Malaysia turut menguncup dengan amat ketara. Krisis kewangan yang melanda Asia dan Malaysia khususnya merupakan lumrah yang berlaku dalam kitaran ekonomi. Pembentangan diteruskan dengan faktor kemelesitan ekonomi bagi negara Amerika Syarikat dan faktornya ialah berkenaan dengan krisis kewangan yang berlaku kira-kira pertengahan tahun 2008 di mana perkara ini terjadi akibat daripada penurunan kualiti aset subprima. Perkembangan buruk ini memberikan kesan kepada ekonomi negara Amerika Syarikat, kawasan Eropah, Asia Tenggara, Jepun dan China mula lumpuh secara mendadak. Tambahan pula perkara ini sedikit sebanyak mendorong kepada gangguan sistematik merentas pasaran kewangan global, pembekuan pasaran antara institusi kewangan dan pasaran kredit di banyak pusat kewangan seluruh dunia. Krisis tersebut menjadi bertambah buruk apabila lebih banyak kelas aset kewangan mengalami keruntuhan harga lantas mengakibatkan kesan negatif yang amat besar terhadap pendapatan dan kekayaan. 3.0 Kemunculan kuasa baru ekonomi negara China. Kita beralih kepada faktor perkembangan ekonomi China. Antara faktornya ialah tawaran tenaga buruh, kepesatan kegiatan perindustrian China sebagai lumbung emas dan faktor geografi. Kita beralih kepada perkembangan kuasa ekonomi China. China bangkit sebagai kuasa baru ekonomi dunia yang menjana dagangan global. Selain itu juga, ekonomi China meningkat sebanyak 10.2%. China merupakan kuasa ekonomi keempat terbesar dunia yang bernilai sebanyak RM48 trilion. China juga mampu menghasilkan barangan pada skala yang besar.
Peningkatan ekonomi China semasa zaman pemerintahan Deng Xiaoping pada tahun 1979, ekonomi China berkembang pesat. Perkembangan ini berlaku secara pesat disebabkan kemunculan kapitalis China. Perkembangan ekonomi China pada tahun 1979 hingga 1990-an merupakan perkembangan dekad pertama dan menurut Chow 2004, pembangunan China adalah sebanyak 9.6%. Pada tahun 2003, keluaran dalam negara kasar atau dikenali sebagai KDNK meningkat pada 90%. Pada dekad kedua dan ketiga, ekonomi China meningkat sebanyak 10.3%. China sebagai kuasa ekonomi baru, China telah berkembang secara pesat menjadi ekonomi kedua terbesar dunia, pengeluaran perindustrian terbesar dan peniaga terbesar barangan. China sebagai kuasa baru ekonomi dunia apabila ekonominya meningkat kepada 10.3%. China juga berupaya menyediakan pasaran yang luas, buruh yang banyak dan murah. Kita akan kupaskan lebih lanjut tentang kemunculan baru ekonomi di India pada tahun 1991. Ekonomi India telah mula dikembangkan antara aktiviti atau kawalan kerajaan terhadap dagangan dan pelaburan asing ialah pembaharuan ekonomi. Dengan adanya pembaharuan ekonomi yang dijalankan oleh negara India, mereka dilengkapi dengan tenaga buruh sebanyak 509.3 juta yang terbahagi kepada 60% pertanian, 20% sektor perkhidmatan dan 12% sektor perindustrian. Bidang teknologi atau dikenali sebagai software adalah salah satu usaha India dalam mengembangkan inovasi mereka. Perkembangan ekonomi negara India mampu menghasilkan kemajuan yang drastik yang boleh dilihat dari segi daya saing. India telah meningkatkan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Dengan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 9.4% sepanjang tahun 2006 dan 2007, ekonomi India merupakan antara yang paling berkembang pesat di dunia. KDNK India dari segi kadar pertukaran Amerika Syarikat ialah USD 1.103 trilion dan menjadikannya sebagai negara ekonomi ke-8 terbesar di dunia pada tahun 2018. Jika diukur dari segi kuasa beli pengguna, India mempunyai KDNK ke-5 terbesar di dunia pada tahun 2005 dengan jumlah sebanyak $2,341. Dengan KDNK yang diperolehi mengikut pariti kuasa beli iaitu Purchasing Power Parity atau PPP dengan mengikut dan jumlah yang dinyatakan dalam mata wang Amerika Syarikat. Pendapatan per kapita nominal India adalah pada USD 820 iaitu tangga ke-128 di dunia, manakala pendapatan per kapita ialah USD 3,700 dan berada di tangga ke-118. Seterusnya, India telah memperkukuhkan tenaga kerja. India memperkukuhkan tenaga kerja sebanyak 509.3 juta orang, 60% daripadanya bekerja dalam bidang pertanian dan industri-industri berkaitan, 28% berkhidmat dalam bidang perkhidmatan dan industri-industri berkaitan, manakala 12% bekerja dalam bidang perindustrian. Antara hasil pertanian utama di India ialah beras, gandum, biji minyak, kapas, rami, teh, tebu dan ubi kentang. Dalam hal ini, sektor pertanian membentuk 28% KDNK, sektor perkhidmatan dan perindustrian pula masing-masing membentuk 54% dan 18% KDNK. Perindustrian utama negara ini ialah pembuatan kereta, simen, kimia, perkakas elektronik, pemprosesan makanan, jentera, perlombongan, petroleum, farmaseutical, keluli, kelengkapan, pengangkutan dan tekstil. Jadual di sebelah menunjukkan keluaran dalam negara kasar bagi negara India sekitar tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010. India adalah salah satu negara di Asia yang mempunyai banyak sumber kuasa dan kemudiannya mempunyai banyak produk yang sedia ada yang untuk dipasarkan.
Dan di rantau Asia Selatan sendiri, India juga mewujudkan kerjasama baik dengan menekankan strategi ekonomi dengan banyak negara dan juga dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Data keluaran dalam negara kasar pada harga semasa jelas menunjukkan bahawa India turut terjejas dengan impak krisis kewangan pada tahun 2008 yang mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan KDNK sebanyak 2.9% daripada pertumbuhan 15.1% pada tahun 2007 kepada 12.2% pada tahun 2008. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi India ini menunjukkan hasil yang positif dan mampu menjadikan India salah satu daripada kekuatan ekonomi baru di dunia. Lantas, perkara tersebut sedikit sebanyak tidak membuatkan India kebal terhadap krisis ekonomi yang terjadi di dunia pada tahun 2008 yang lalu. Berdasarkan jadual yang tertera sebentar tadi, menunjukkan harga keluaran dalam negara kasar di atas menampakkan sektor perkhidmatan iaitu perdagangan hotel, pengangkutan dan komunikasi dan sektor perindustrian pembuatan yang di mana merupakan sektor yang paling mendominasi ekonomi bagi negara India. 5.0 Kesan kemelesatan ekonomi dunia kepada Malaysia. 5.1 Keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu. Pada akhir tahun 2008, kegawatan ekonomi Amerika Syarikat memberikan impak atau kesan kepada ekonomi Malaysia. Ekonomi negara maju seperti negara Eropah, Jepun, China, Singapura dan Asia Tenggara turut menerima kemelesatan ekonomi apabila mengalami gelaran ekonomi yang bermula daripada krisis kewangan subprima Amerika Syarikat. Krisis kewangan subprima Amerika Syarikat ini merupakan krisis ekonomi yang timbul dengan pengucupan kecairan dalam sistem perbankan. Malaysia yang merupakan ekonomi terbuka mengalami tempias daripada krisis global ini. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku keempat hanya 0.01 berbanding dengan suku ketiga tahun 2008 iaitu 4.7%. 5.2 Pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat memberikan kesan kepada guna tenaga yang terlibat dalam sektor pembuatan. Pekerja terpaksa diberhentikan kerana permintaan dari luar negara berkurang. Peratusan pekerja yang diberhentikan terus meningkat dari masa ke semasa. Kesan kemelesatan ekonomi dunia kepada Malaysia yang seterusnya ialah berkenaan dengan pengucupan KDNK, iaitu KDNK mengucup sebanyak 3.8%. Pengucupan ini dijangka pulih pada suku keempat bagi tahun 2009. Keseluruhan tahun 2009 dijangka akan mengalami pengucupan sebanyak 3%. Kesan yang selanjutnya ialah kemerosotan kredit di mana menjelang akhir tahun 2008, proses pembayaran balik hutang pada peringkat global juga telah menyebabkan aliran keluar dana portfolio jangka pendek yang besar. Dari rantau ini di samping kemerosotan yang amat jelas dalam aktiviti pembiayaan bank. Ini mengakibatkan kemerosotan besar dalam pasaran equity dan pasaran hutang, memperlahankan kemasukan pelaburan langsung asing dan juga pada masa yang sama akan mendorong kepada kelemahan nilai mata wang serantau berbanding dengan dolar US. Kesan kemelesatan ekonomi dunia di Malaysia. Yang kelima ialah kadar pengangguran meningkat. Dengan kesan tersebut, dia mengakibatkan pelbagai sektor pembuatan telah menjejaskan kemelesatan ekonomi. Banyak syarikat multinasional mengalami kerugian dan berniat untuk menarik modal keluar dari Malaysia. Hal ini memberi kesan kepada kadar peningkatan pengangguran. Sebagai contoh, menurut Ali Masum 2008, dalam sektor elektronik dan elektrik, 390,000 yang dijangka pekerja daripada 12 juta pekerja tempatan termasuk 2.1 pekerja asing iaitu kira-kira 15 hingga 20% daripada jumlah pekerja dalam industri pengilangan akan kehilangan pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan mereka sukar untuk menghadapi dan menyara kehidupan keluarga masing-masing dengan pengangguran yang menimpa mereka. Kesan yang terakhir ialah keadaan permintaan global yang lemah. Apabila ekonomi maju dan sebilangan ekonomi sedang pesat membangun terjerumus ke kancah kemelesatan yang teruk pada suku pertama 2009, perdagangan dunia jatuh dengan ketara sebanyak 28.6%, iaitu
ekspor dan aktiviti pengeluaran, firma-firma mengambil langkah mengurangkan kos pekerja dengan membekukan pengambilan pekerja baharu, memulakan pengurangan gaji dan waktu kerja yang lebih, serta memberhentikan sebahagian daripada mereka. Hal ini akan menyebabkan kesan kemacetan yang kelima tadi, iaitu pengangguran akan meningkat akibat firma-firma mengurangkan pengambilan pekerja. Hal ini akan menyebabkan mereka sukar untuk menyarahi kehidupan keluarga. Berikut merupakan perdagangan dunia jatuh dengan ketara sebanyak 28.6%. S408 iaitu persamaan negatif 7.4%. 6.0 Langkah Malaysia dalam membendung masalah kemelesetan ekonomi. 6.1 Peranan pihak kerajaan. Kerajaan perlu meningkatkan kedudukan ekonomi pada baris yang stabil. Bagi mengatasi masalah pembuangan pekerja dan pengangguran, pihak kerajaan telah memperuntukkan RM2 bilion untuk membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang terlibat. Selain itu juga, melalui Kementerian Sumber Manusia atau dikenali sebagai KSM, pihak kerajaan melaksanakan beberapa program seperti program penempatan pekerja dan Train in Place program. Selain itu juga, pihak kerajaan mengadakan liberalisasi dalam sektor perkhidmatan yang mempunyai 27 subsektor seperti dalam bidang kesihatan, pelancongan dan pengangkutan. Dan pihak kerajaan juga perlu melaksanakan liberalisasi dalam sektor keuangan. 6.2 Membuka peluang pekerjaan. Pihak kerajaan membuka peluang pekerjaan dengan lebih luas, terutama dalam sektor pembuatan yang mampu menarik perhatian negara luar. Yang kedua, Malaysia memperoleh pendapatan melalui cukai seperti cukai yang dikenakan kepada penduduk. Dan yang terakhir, sektor perkhidmatan menawarkan peluang pekerjaan yang banyak dan diikuti dengan sektor pertanian dan juga perkhidmatan. Bagi membendung pengucupan KDNK, kerajaan telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi yang berjumlah 67 bilion yang bertujuan untuk menyokong permintaan dalam negeri dan mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi global terhadap segmen ekonomi yang telah terjejas. Jumlah 67 bilion merupakan dua pakej rangsangan. Pakej pertama bernilai 7 bilion dan pakej kedua bernilai 60 bilion. Pakej pertama diumumkan pada bulan November pada tahun 2008, manakala pakej kedua pula pada bulan Mac 2009. Pakej pertama ini lebih tertumpu kepada pembinaan, menarik taraf, memperbaiki dan menyelenggara kemudahan dan membina rumah kos dengan kos yang rendah dan sederhana dan mengadakan program pembangunan modal insan. Manakala pakej yang kedua pula lebih tertumpu kepada penurunan pengangguran dan menambahkan peluang pekerjaan kepada masyarakat, meringankan beban orang ramai, terutamanya kumpulan yang mudah terjejas dan membantu sektor swasta untuk menghadapi krisis kewangan dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah dalam mendorong kepada pembinaan kapasiti untuk masa hadapan. Untuk masalah kemerosotan kredit pula, penyusunan dan penjadulan semula kemudahan kredit telah diadakan. Penjadulan semula di sini bermaksud mengubah syarat pembayaran tanpa mengubah sebarang terma dan syarat utama kemudahan kredit tersebut dengan ketara. Fleksibiliti untuk menyusun dan menjadual semula pinjaman supaya kesannya dapat menyelesaikannya dengan lebih awal dengan peminjam. Malah, ini juga pada masa yang akan sama akan meningkatkan lagi tahap peranan jawatan kuasa penyusunan semula hutang korporat CDRC sekaligus skim penyelesaian hutang kecil yang lebih meluas. Langkah bagi mengatasi kesan kemacetan ekonomi dunia di Malaysia bagi kesan yang kelima, iaitu kadar pengangguran meningkat, adalah dengan rakyat perlu mempunyai sumber kewangan. Dengan langkah ini, seorang rakyat perlu menghadapi kemacetan ekonomi adalah dengan memastikan simpanan kewangan yang cukup untuk menampung komitmen dan perbelanjaan sekurang-kurangnya 6 bulan. Hal ini kerana apabila mereka tiada pekerjaan, mereka akan kehilangan pendapatan. Oleh itu, inisiatif ini penting supaya jika berlaku kegawatan atau kemelesetan ekonomi dan mereka terpaksa diberhentikan kerja, mereka masih mempunyai simpanan kewangan yang cukup untuk membayar komitmen sementara mencari pekerjaan yang baru.
Hal ini akan menyebabkan tarikan pelabur asing yang datang untuk melabur di negara kita akan meningkat dan bersaing dengan negara yang lain. Dengan revolusi industri 4.0 yang diwar-warkan, kerajaan perlu mengambil langkah proaktif dalam menyediakan setiap industri untuk menghadapi perubahan yang akan berlaku. Misalnya, penggunaan robot automasi menggantikan buruh di kilang serta penggunaan maklumat dan data dalam industri teknologi. 7.0 Implikasi ekonomi terhadap pendapatan negara. Yang pertama, perlombongan dan pertanian mengalihkan ekonomi Malaysia ke arah pelbagai sektor ekonomi. Yang kedua, pembangunan ekonomi mempengaruhi pendapatan negara. Menurut Mita Awani, suku ketiga 2023 mengatakan ekonomi Malaysia mencatat pertambahan sebanyak 3.3% berbanding suku kedua 2023 iaitu 2.9%. Menurut Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidi yang merupakan Ketua Perangkawan berkata, prestasi ekonomi bulanan meningkat sebanyak 4.2% pada Julai dan sederhana kepada 3.2% pada Ogos dan pada September 2023 sebanyak 2.5%. Yang terakhir, ekspor dan import turut menyusut sebanyak 12% dan 11.1%. Berikut merupakan statistik ekonomi suku ketiga pada tahun 2023. 8.0 Implikasi ekonomi terhadap pendidikan. Pendidikan mendapat kesan yang tersendiri. Kerajaan telah membelanjakan sebanyak 4% terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK. Selain itu juga, kerajaan menghadapi cabaran dalam meningkatkan atau mengekalkan tahap perbelanjaan bagi melaksanakan polisi seperti yang dicadangkan berikutan krisis ini. Kesannya, kerajaan terpaksa menarik semula program tajaan pendidikan ke luar negara dan para pelajar ditempatkan di universiti tempatan. Antara program yang dimasukkan ialah program tes berkembang bersama United Kingdom dan New Zealand. Implikasi kemelesetan ekonomi terhadap pendidikan yang seterusnya ialah pelaburan dalam pendidikan bukan sahaja memberi manfaat kepada individu tetapi juga kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pencapaian pendidikan meningkatkan pendapatan dan produktiviti masyarakat dan seterusnya menjadi laluan untuk mencapai kemakmuran sosial dan ekonomi. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pengangguran, jenayah, penyalahgunaan dadah dan beban sosial serta politik kepada kerajaan akan meningkat. Hal ini kerana produktiviti terhadap pendidikan tersebut memberi impak yang besar terhadap masyarakat di negara kita. Implikasi terhadap pendidikan juga akan mendapat kesan kepada produktiviti iaitu penekanan dan kebimbangan turut disalurkan terhadap kesihatan rakyat dan pendidikan berikutan krisis ekonomi ini. Kebanyakan keluarga mengalami masalah kewangan berkaitan dengan pendapatan isi rumah akan mengurangkan penyertaan anak-anak mereka dalam bidang pendidikan akademik. Hal ini kerana kadar pengangguran yang meningkat itu menyebabkan kedua ibu bapa sukar untuk memberi pendidikan ataupun menghantar anak-anak mereka ke sekolah untuk membayar yuran maupun membayar duit-duit buku. Jadi mereka akan mengurangkan penggunaan kemudahan kerajaan dan swasta kerana mereka menerima pendapatan yang rendah. Akibatnya ialah ramai kanak-kanak yang tidak dapat mengejar peluang dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan di sini bahawa kemelesetan ekonomi mengakibatkan perkembangan ekonomi setiap negara yang terlibat jelas terbantut. Keadaan sedemikian juga turut menjejaskan imej dan maruah negara kerana ini akan memperlihatkan kerajaan kita tidak dapat menyeimbangkan ekonomi di negara kita. Krisis kewangan yang melanda Asia dan Malaysia khususnya merupakan lumrah dalam kitaran ekonomi. Berdasarkan keseluruhan perbincangan dalam bab ini, dapat kita simpulkan bahawa Malaysia turut terjejas akibat kemelesetan ekonomi global yang bermula pada suku ketiga tahun 2008 dan berterusan hingga suku pertama tahun 2009. Pertama sekali melalui penstabilan pasaran kewangan global yang disusuli oleh pemulihan dalam ekonomi maju,
nak balas dasar yang pantas melalui dasar fizikal dan